Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-muallifu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain, amin. Sambungkan lagi kisah Nabi Yaqub alaihi salam, satu-satunya Nabi yang Allah izinkan dalam masa yang sama menghimpunkan isteri adik-beradik. Isterinya seorang kakak dan seorang adik. Itulah nama Nabi Yaqub alaihissalam. Lagi pula seorang anbiya yang masyhur terkenal, orang yang berbakti pada ibunya, itu Nabi Yaqub alaihissalam. Kan dulu disebutkan ketika ibunya mengandungkan kembar Yaqub dan Is, mereka berkata-kata dalam kandungan ibunya kan. Kata Is, kalau kau tak boleh keluar dulu, akan kubelahkan perut ibu. Yaqub pun mengalah kan? Maka Is keluar terlebih dahulu, kemudian baru Nabi Yaqub alaihissalam. Oleh kerana Nabi Ishaq, ayah Nabi Yaqub, sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Matanya tidak kelihatan, matanya rabun tidak kelihatan, maka Allah berikan satu permintaan yang mustajab. Nasihat, maka Jibril diberikan doa supaya keturunannya menjadi anbiya mursalin. Nabi Ishaq lebih mesra dengan anak yang bernama Is. Ibunya lebih mesra dengan anak yang bernama Yaqub. Akhirnya orang panggil, ibunya suruh Nabi Yaqub bawakan kambing terlebih dahulu. Dengan mata yang tak nampak didoakan kepada Yaqub. Akhirnya Nabi Yaqub dapat menjadi para anbiya wal mursalin. Maka azam Naqis kembali nak bunuh Nabi Yaqub alaihissalam. Berjalan waktu malam, itu nama gelaran Israel. Siang disembunyi, malam dia berjalan. Nama Yaqub digelarkan Israel. Kata ibu Nabi Yaqub, pergilah duduk kan, minta perlindungan di rumah makciknya Khol kan. Kemudian sambung kisah dulu. Maka adalah Khol ni, maka adalah makciknya mengkahwinkan dua anaknya itu atas bahawa dia memeliharakan kambingnya selama 7 tahun lamanya. Kata makcik Nabi Yaqub, duduk sini. Dikahwinkan dua orang anaknya. Kemudian Nabi Yaqub peliharakan kambing. Tiap-tiap anbiya, pekerjaan mereka peliharakan akan kambing. Setiap Nabi. Cuma ada yang berbeza-beza tambah-tambah. Maka tatkala sampai masa 7 tahun Nabi Yaqub duduk bersama makcik, tiba-tiba berasa rindulah Nabi Yaqub teringat kembali kepada ibu dan ayahnya dan saudara kembarnya. 7 tahun merantau, duk teringat kampung halaman. Nabi Yaqub teringat
budak ayah di kampung. Maka tak kala mengetahuilah pada Khalid oleh makciknya akan yang demikian itu, demikian keinginan Nabi Yaakob nak pulang ke kampung. Sukalah atas makciknya, kan sekarang dah jadi mak mertua kan. Sukalah atas makciknya itu bercerai dan berpisah. Lalu berkatalah ia Khalid makciknya, betapa engkau hai Yaakob kembali kepada ahli keluarga engkau, sedangkan tidak ada suatu pun pertangan engkau. Duduklah lagi setahun lagi. Makciknya bujuk, wahai Yaakob, nak pulang ke kampung takkan tak bawa buah tangan ya. Duduk kosong begitu, duduk lagi setahun, kata makciknya. Makciknya kalau boleh tak nak berpisah kan. Duduk lagi setahun, ditawarkan apa? Dan aku jadikan bagimu hai Yaakob akan pengupahnya. Kau duduk sini setahun, aku beri upah. Kata Nabi Yaakob, apa yang engkau hendak berikan upahnya bagiku? Lalu jawab makciknya Khalid itu, barang yang beranak kambingku betina, maka itu hakmu. Yang kau boleh kambing aku, kata makciknya. Kalau kambing aku beranak betina, itu semua kau punya, boleh bawa balik kampung kan? Boleh bawa balik kampung. Kalau kami beranak betina, semua jadi milik Nabi Yaakob AS. Kata Nabi Yaakob, aku reda, setujulah. Duduk lagi setahun. Maka duduklah Nabi Yaakob AS padanya pada Khalid itu. Maka sampailah katakanlah bunting kambing. Bila kambing yang diperangi Nabi Yaakob terbunting, lalu datanglah malaikat Jibril AS. Datang ke Jibril kepada Nabi Yaakob AS. Berkata Jibril, Yaakob, pergi olehmu kepada tempat bagian dan bagian daripada dusun bagian, maka ambil olehmu akan kayu bagian-bagian. Pesan ke Jibril, bawa kambing ni pergi masuk dusun. Masuk dusun sekian-sekian, nampak pohon kayu sekian-sekian ni, maka pukulkan akan pohon kayu itu dengan tongkat engkau. Maka barang yang gugur daun dia, bila Nabi Yaakob pukul tongkat pada pokok, daun gugur. Ketika daun itu gugur, maka engkau pukulkan atasnya, kau pukul ke atas daun tersebut, kemudian kau lepaskan kambing supaya kambing itu makan. Maka tiada memakan daripada daun satu kambing pun, melainkan bunting dengan betina. Tak sebutlah pokok apa, tidak senang orang boleh kambing ni ya. Tak sebut pokok apa ya. Tak sebutlah daun apa. Oh senang, tidak senang orang boleh kambing ni. Nak jantan ke nak betina senang. Maka memperbuatlah Nabi Yaakob AS akan demikian itu. Maka beranak segala kambing yang semua nak betina. Pasal Jibril itu pun masuk dusun sekian, tengok pokok sekian, pukul dia tongkat, daun gugur. Hambat kambing, makan semua daun. Saya tak sebut daun apa ni kan? Makan semua daun, semua bunting betina kan? Semua bunting betina. Maka tak kala melihat pada Khalid makciknya akan demikian itu kan? Ditawarkan kata makcik dulu, kalau semua kambing ni anaknya betina, semua jadi milik engkau Yaakob. Tiba-tiba semua beranak betina. Berkatalah Khalid makciknya, duduklah engkau Yaakob, aku jadikan setengah barang beranak kambingku jantan, aku jadikan milik. Kalau Yaakob duduk lagi, dia tak nak pisah di jalan. Dan pasal anak dia dua orang dikawinkan dengan Nabi Yaakob. Wahai Yaakob katanya, duduk dulu. Dah masuk 8 tahun. Dan dah masuk tahun ke-8, dapat sungkaman betina, ditawarkan. Wahai Yaakob, kau duduk, kalau kambing ni beranak jantan pula,
yang jantan semua menjadi milik kamu, wahai Yakub. Kata Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub bersetuju. Maka duduklah Nabi Yakub pula pada makcik Khol itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam, tak kalah hendak bunting kambing. Bila kambing tu nak bunting, turun Jibril. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Yakub, pergilah olehmu kepada wadi. Kalau nak anak kambing betina, masuk dusun. Kalau nak anak kambing jantan, maka Jibril suruh hambat kambing pergi wadi. Wadi itu lembah lah. Wadi lembah, kuasa rendah. Dan kuasa rendah kan mungkin kan. Kuasa rendah tu orang di wadi, lembah. Ada cara air. Ada orang panggil macam air takung atau wadi orang panggil. Pesan Jibril, wahai Nabi Yakub, pergi dekat wadi. Maka engkau pukulkan akan pokok yang dekat wadi itu, engkau pukulkan dengan tongkat engkau. Maka sesuatu yang gugur daripada daun ni, engkau pecahkan daun. Karena anak kami jantan, daun tu kena dipecah-pecah, kita ramai-ramai lah. Nabi Yakub cucuk dengan tongkat. Kalau kambing betina bagi makan daun, jangan dipecahkan. Kita Jibril, daun yang itu di pokok, pecah-pecah dengan daun. Okay? Ada beramai-ramai daun-daun tu. Kemudian kau lepaskan kambing. Maka bahawasanya tidak makan kambing, melainkan bunting, semua dengan jantan. Kemudian maka memperbuat Nabi Yakub akan yang demikian itu. Maka datanglah seperti katanya, semua kambing bunting jantan. Tahun lepas semua kambing bunting betina. Tahun ni semua kambing bunting jantan. Maka tak kali melihat oleh Khol makcik Nabi Yakub yang demikian. Kata makcik ini, sesungguhnya Tuhanmu yang kau sembah Yakub amat kuasa. Tak ada jalan dah. Dah tak ada elat, dah tak ada sebab nak tahan, suruh tinggal. Dan apa cakap sudah jadi. Atau Nabi Yakub kau berikan kelebihan. Maka berwidaklah, akan berpisahlah ia Nabi Yakub dengan Khol. Datang seorang, balik 4 orang isteri, 12 orang anak. Kan, selama 7, 8, 9, selama 9 tahun. 9 tahun Nabi Yakub duduk berpisah dengan ayah Nabi Ishak. Kan, datang seorang, balik bawa 12 orang lagi. Isteri 4, 2 isteri adik-beradik, 2 lagi isteri jariah, bekas hamba saya isteri. Isterinya seorang-seorang ada saya, ibu Nabi Yakub, dan mereka akan dinikah. 4 isteri, 12 orang, 12 orang anak. Maka berwidaklah, diucap selamat tinggal, dan berjalan Nabi Yakub dengan ahlinya. Serta telah menyuruhlah ia akan 2 isteri dan 2 jariah kepada Islam. Maka Islam sekaliannya, semua isteri Nabi Yakub Islam. Keempat isteri Nabi Yakub ikut seruan suaminya, semua masuk Islam, beriman. Dan ada Rahil. Rahil ni orang panggil ibu Nabi Yusuf. Rahil ibu Nabi Yusuf. Dan Allah Rahim menyuruhkan akan anaknya bahawa diambilkan akan patung berhala milik ibunya. Ini Yusuf lah. Pesan Rahim. Rahim isi Nabi Yakub. Kata Rahim, wahai anakku, tuju pada Yusuf lah. Bunyamin masih kecil. Bunyamin dengan Yusuf adik-beradik, mak sama, bapak sama. Bapaknya Yakub, ibunya Rahim. 2 beradik, Bunyamin dan juga Yusuf. Kata maknya Rahim, wahai Yusuf, sebelum kita nak balik berpisah ni, kau ambilkan patung berhala yang dah sembah nenek kau tu. Pasal nenek dia belum beriman.
Dan semua isi Nabi Yaqub beriman. Khol makcik Nabi Yaqub dia belum beriman. Dia nak berpisah, dipesan pada anak Nabi Yusuf, ambilkan berhala dan sembah oleh kholnya itu yang diperbuat daripada emas. Dulu emas banyak, senang berhala itu dibuat daripada emas. Kalau sekarang harga ratus ribu juta kan? Emas kan. Sekarang berhala yang ada tu simen batu je beli kan. Tak ada mahu emas tu hilang je lah. Maka tak kala keluar mereka itu ahli-ahli Nabi Yaqub kan, Khalid berasa susah hati nak berpisah, terasa susah hati. Maka pergilah Khalid itu kepada berhala untuk berjinak-jinak hati. Ketika Nabi Yaqub bawa anak cucu dia keluar nak berpisah, Khalid makcik itu rasa susah hati dan nak berpisah dah kan. Dia mencari Tuhan dia, berhala yang diperbuat daripada emas. Nak ngadu lah, nak ngadu dengan Tuhan, nak jinak-jinak. Datang masuk bilik, tiba-tiba didapatnya tidak ada Tuhan, berhala yang diperbuat emas. Tak ada dah. Dia kena curi. Dia bangun nak sembah, dia kena curi ke Tuhan dia. Maka berkatalah dia, hei Yaqub, tak lain tak bukan ni. Ini Yaqub dia ni. Tak ada orang lain kata bacinya. Yaqub, Tuhan aku curi. Kemudian ikutlah kholnya akan bekas Nabi Yaqub AS. Dia pun kejar, keluar rumah kejar kan? Sampai bertemu. Kata kholnya dia menjerit, Yaqub, adakah kau nak putuskan silaturahim dengan kami? Kata Nabi Yaqub, apa yang sudah aku perbuatkan? Kembalikan Tuhanku. Kata Khalid, kembalikan Tuanku yang kau curi. Kata Nabi Yaqub AS, kalau Tuhan boleh curi. Cara Nabi Yaqub nak menjawab, kau sebab Tuhan boleh curi-curi Tuhan ya? Dan tak ada power, tak power lah Tuhan kan? Boleh curi-curi begitu. Sembahlah Tuhan Allazi la ilaha illa huwa. Kata Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ajar makcik yang beriman sembah Allah SWT. Kalau kau beriman, kata Nabi Yaqub, wahai khol makcikku, dari mak mertua je, asal makcik. Kata Nabi Yaqub, aku pulangkan ke semua harta kami dipulangkan, kami jantan, kami bertiga semua dipulangkan, melainkan yang aku tak pulangkan isteri dan anak-anak. Di balik isteri dan anak, kambing, harta, berhala semua dipulangkan balik. Kerana Khalid dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Khalid, tiada hajat bagiku bara yang tersebut. Dan antara panggil Allah tak berikan taufik hidayah, makcik kita tak beriman. Dan kembalikan akan Tuhanku, berhala itu. Nabi Yaqub kembalikan ke perjalanan Nabi Yaqub bersama ahlinya dan bersama hartanya yang dikambing itu, dan bersama dengan anak-anaknya. Jumlah mereka kesemuanya 12 orang. Rahil itu mendapat 2 orang anak, iaitu Yusuf dan Bunyamin. Maka tak kala hampir mereka itu dengan negerinya, ketika nak sampai orang panggil dekat bumi, hampir-hampir bumi Palestin. Maka mengambillah Nabi Yaqub segala anaknya, dipakaikan kepada anak Nabi Yaqub barang yang terlebih baik pakaian. Sebelum sampai Palestin, Nabi Yaqub himpun anak, dipakaikan pakaian sebaik-baik pakaian. Dipakaikan anak dia pakaian sangat-sangat baik itu. Disuruh akan segala anak dia dahulu. Pesan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pesan pada anak-anak dia, setelah dipakaikan pakaian baik, pesan. Dan berkatalah Nabi Yaqub berpesan bagi anaknya, jika berjumpa engkau dengan seorang laki-laki, orang yang tinggi, kulitnya putih gelap, dia sentiasa bawa pedang ke mana dia pergi.
orang yang kelihatan gagah, dan berkatalah kamu kepadanya, dan berkatalah bagi kamu, siapa kamu? Kalau orang tanya kamu, maka kamu katalah, kami anak Yakub, hamba bagi Is. Kami rindu nak melihat penghulu kami. Pesan Nabi Yakub. Pesan Nabi Yakub dibakar bagi ujian nanti. Dan pesan anaknya, kalau kau jumpa seorang laki-laki, maksudnya kembar Nabi Yakub namanya Is. Kalau kau jumpa laki-laki ni, orangnya sentiasa bawa pedang di berjalan. Orang yang kuat gagah. Is kan biasa banyak bulu. Is badannya penuh dengan bulu. Orang yang gagah, orang yang sentiasa bawa pedang, warna kulitnya putih-putih kelabu. Kulit dia sikit putih kelabu. Orang ni bakal pergi, dia orang Is. Dan Is ni warna kulitnya putih kelabu. Kita sosok matang dan kita begitu. Dia putih-putih kelabu. Dia macam nak boleh. Pesan Nabi Yakub, kalau laki-laki yang tadi, jawablah, kami ni anak Yakub, hamba bagi Is. Kami anak Yakub, hamba Is. Kami rindu nak bertemu dengan penghulu kami. Maksudnya, atuk dia lah Nabi Ishaq AS, yang merupakan anak Nabi Ibrahim AS. Dan anak Is, setelah mendengar ia Is akan datang saudara kembali Yakub AS, khabar berita sudah tersebar. Is dapat berita kembali tak balik. Nabi Yakub nak pulang kampung. Lalu disangkutnya akan panah dan pedang. Simpan dendam 9 tahun belum hilang lagi. Sebab tu diri Nabi, tiba-tiba Nabi Yakub kena dapat doa Nabi Ishaq. Atau mama aku simpan dendam nak bunuh. Dengan Nabi Yakub nak balik, Is ambil pedang, ambil panah, sangkutkan di bahu. Berjalanlah Is nak menghadapkan mereka itu. Tiba-tiba Is bertanyakan mereka itu, kan Nabi Yakub dah besar kan? Lalu jawab mereka itu, kami anak Yakub, hamba bagi Is. Kami nak bertemu dengan penghulu kami, atuk dia lah, Nabi Ishaq AS. Jadi budak-budak kecil jawab, comel-comel, baju cantik dia pakai. Pecah hati Is. Hati dia yang simpan dendam lama nak bunuh saudara Nabi Yakub, tiba-tiba hati dia pecah. Lembut hati. Orang yang kasar, badannya banyak bulu, tiba-tiba hati dia mula sayu tengok budak-budak kecil itu. Dan mengalir air mata, menangis. Is tengok. Jadi lontarnya Is akan panah dan pedang. Dicabutnya panah pedang daripada bahu, dilontarkan ke bawah. Lalu berkatalah Is, saudaraku dan anak ibuku, maksudnya kembarlah, dan babuku, telah mengakulah ia bagiku dengan hambaku, menghilangkan perbuatan dan mengikrar dan mengakuikan kelebihannya. Maka berjumpa keduanya atas Is dan Yakub, berpeluk-peluklah keduanya. Ketika anak kecil itu jawab demikian, sayu hati Is, menangis Is pun peluk saudara kembar Nabi Yakub AS. Kata Is, wahai saudaraku, saudara kembarlah, dan engkau telah hinakan diri kau. Dan anak kau beritahu, kami hamba Is, kau telah hinakan diri kau. Kau mengakukan akan kelebihan, maka dipeluknya. Kata Nabi Yakub AS, yaghfirullah li akhi, telah mengampunkan Allah bagi saudaraku tiap-tiap barang yang antara dua tanganku bagimu. Dan Nabi Yakub doa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa
apa yang tangan kau perbuatnya. Maka duduklah Nabi Yakub dan saudaranya Is dalam nikmat, sudah tidak lagi dalam ketakutan dan kesukaan di bermasa tempoh zaman. Dulu Nabi Yakub kembali semula ke perempuan ayah Nabi Ishak bersama kembarnya orang panggil Is. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitan lil insan aduwwun mubin. Allah SWT hikayatkan perkataan Nabi Yusuf AS. Tatkala Nabi Yusuf berkata bagi bapanya Nabi Yakub AS, sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka itu 11 bintang, matahari, bulan datang sujud kepada aku. Nabi Yusuf ceritakan mimpi kepada ayah Nabi Yakub AS. Turun 11 bintang, turun matahari, turun bulan, sujud kepada Nabi Yusuf AS. Kata bapanya Nabi Yakub AS, hei anakku Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ni dekat saudara adik-beradik kamu. Mimpi ni jangan ceritakan adik-beradik lain. Simpan mimpi ni, kata Nabi Yakub AS. Maka menipu dayalah bagi kamu akan tipu daya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu amat berseteru, amat bermusuh, musuh yang amat nyata. Pesan Nabi Yakub, kalau kau ceritakan nanti pada adik-beradik, ya, sesungguhnya syaitan akan buat tipu daya, timbul penyakit hasad dengki. Maka Allah Nabi Yusuf sesungguhnya ia mimpi 3 kali. Nabi Yusuf mimpi sebanyak 3 kali. Mimpi yang pertama Nabi Yusuf AS, sesungguhnya Allah Nabi Yusuf tidur pada ibu-ibu. Kali pertama Nabi Yusuf mimpi, ketika Nabi Yusuf tertidur pada ibunya bernama Rahim. Ditafsir, ia ni saudara ibunya, kerana ibunya telah mati ketika ia Yusuf masih lagi kecil. Setelah Nabi Yakub duduk dalam tempoh masa, meninggal isteri yang bernama Rahim. Maka Yusuf ketika itu tidur di atas riba kakak Rahim lah, kan kakak Rahim, ya, adik Rahim, kakak Rahim, ya. Maka melihatlah ia Nabi Yusuf, sesungguhnya ia keluar serta saudara adik-beradik ke padang, maka mengambil kayu dan memberkas tiap-tiap seorang akan berkas. Orang dulu kan diangkut kayu ke atas bahu diberkas, timbul diikat perulatan yang seberkas kayu. Tiap-tiap adik-beradik dibuat seberkas kayu. Maka memberkaslah Nabi Yusuf akan bekas kayu ini. Maka tiap-tiap segala berkas kayu saudaranya sujud bagi berkas kayu Nabi Yusuf AS. Tiba-tiba jaga Nabi Yusuf dalam keadaan terkejut. Maka mengkhabar menceritakanlah demikian mimpi akan bapa Nabi Yakub AS. Mimpi pertama, tiap-tiap orang adik-beradik bawa seberkas kayu. Semua bekas kayu adik-beradik Nabi Yusuf sujud kepada berkas kayu Nabi Yusuf AS. Itu mimpi pertama, dia ceritakan kepada ayahnya.
Lalu berkatalah ayah Nabi Yaqub alaihissalam, anakku Yusuf, sesungguhnya aku takut atasmu daripada mimpi ini. Takut Nabi Yaqub. Kan? Nabi-Nabi kan mengenai perkara gaib. Kata Nabi Yaqub, aku takut mimpi kau ni Yusuf. Dan tiada menyuruh sembunyikan akan dia. Nabi Yaqub tak pesan pada anak Nabi Yusuf, sembunyikan mimpi ini. Mimpi bulan bintang matahari, Nabi Yaqub pesan sembunyikan. Mimpi berkas kayu, Nabi Yaqub tak suruh Nabi Yusuf simpankan mimpi ini. Maka dia khabarkan, diceritakan segala saudaranya. Nabi Yusuf ceritakan kepada dia, cerita tentang mimpi bekas kayu ini. Kata dia cerita, maka marahlah, simpanlah perasaan marah dendam pada hati adik-beradik dia, dan bermusyawarah mereka itu adik-beradik Yusuf tentang kelakuan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tatakan Allah kemudian daripada setahun, daripada mimpi itu, tidur ia Nabi Yusuf pada 1000 batu. Mimpi kali kedua setahun kemudian. Jadi setahun kemudian, kerana Nabi Yusuf tidur di atas pangkuan 1000 bapa Nabi Yaqub alaihissalam, kerana bapanya sangat kasih akan Nabi Yusuf. Dalam beramai-ramai anak, Nabi Yaqub paling kasih anak bernama Nabi Yusuf. Sebab antara sebab dah mati ibunya. Rahim dah meninggal, Yusuf masih kecil ketika itu. Lagi ia dalam nifas beranak akan Bunyamin. Ketika Rahim bersalin Bunyamin, dalam pantang meninggal. Masih dalam pantang meninggal Rahim. Bunyamin adalah abang Yusuf. Dan adalah Allah SWT telah memberikan akan Nabi Yusuf akan jamal, akan sifat kecantikan. Itu diberikan akan setengah sebahagian, dan memberi akan yang lain sekalian adik-beradik Nabi Yusuf setengah. Bukan hanya Nabi Yusuf cantik, 12 orang adik-beradik Nabi Yusuf semua cantik, tapi yang paling cantik itu Nabi Yusuf. Diberikan sebagian Nabi Yusuf, sebagian kecantikan yang lain dikongsi oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Semua anak Nabi Yaqub semua comel-comel. Dan terkejutlah ia, berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam, bapaku, aku melihat matahari, bulan dan 11 bintang turun di antara dua tangan aku. Kemudian aku melihat 11 bintang ia sujud kepada aku semua. Itu mimpi kedua. Mimpi pertama berkas kayu. Mimpi kedua setahun kemudian tidur kat pintu bapa Nabi Yaqub, baru mimpi 11 bintang, matahari, bulan. Maka mengetahuilah bapa Nabi Yaqub alaihissalam, sesungguhnya 11 bintang itu ibarat daripada adik-beradik. Matahari dan bulan ibarat bapa dan ibunya, yakni saudara ibunya Zarahil dan Hilal. Kata Nabi Yaqub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqulu laka kaidan inna syaitanil insan aduwwun mubin. Ayat Quran. Ini ayat Quran. Allah hikayatkan perkataan Nabi Yaqub dalam Quran. Kata Nabi Yaqub, simpan mimpi ini, jangan cerita kepada adik-beradik. Sesungguhnya tipu daya syaitan amat-amat nyata. Kemudian ke mimpi Nabi Yusuf kali yang ketiga. Nabi Yusuf mimpi buat kali ketiga, dan ia demikian itu sesungguhnya adalah bagi tiap-tiap seorang daripada saudara adik-beradiknya mempunyai tongkat.
Dan adalah tongkat Nabi Yusuf di tengah-tengah di antara tongkat kesemua adik-beradik. Maka berkatalah ia, segala saudaraku, adik-beradik, aku mimpi alah tongkatku, aku tanam ada tongkat kamu semua, dan kamu tanam segala tongkat kamu pada keliling. Maka tinggi tongkat aku dan berbuah mengatasi akan segala tongkat-tongkat kamu, hingga alah segala tongkat kamu tidak ada hilang, tenggelam dalam mimpi ketiga. Semua adik-beradik tongkat diletakkan pasangkan tongkat di bumi. Adik-beradik lain semua keliling tongkatnya. Tiba-tiba tenggelam tongkat adik-beradik Nabi Yusuf. Tongkat Nabi Yusuf hanya berdiri di atas bumi. Tiba-tiba keluar buah mengatasi tongkat adik-beradik. Mimpi ketiga diceritakan pada adik-beradiknya. Itulah menimbulkan sifat kemarahan dalam hati mereka. Ketika Nabi Yusuf ceritakan, sangat-sangat marahlah mereka dan berseterulah, timbul sifat permusuhan. Yang mereka itu berkata, setengah mereka itu adik-beradik bagi setengahnya, maka Allah bagi anak rahim ini berkata, kamu sekalian hamba-Ku dan aku penghulu kamu. Tiadakah tili ke bapa kamu betapa dituntut dengan maaf dan dihalaukan dengan halau, dan kamu suruhkan peliharakan kambing, maka tili oleh kamu akan pekerjaan kamu sebelum lagi ia mengeras akan pekerjaan kamu, dan besarlah kebinasaan kamu antara harapan yang masuk ia lagi akan datang. Berkata sebagian mereka itu, kita bunuhkan Yusuf, kita campakkan mana-mana bumi. Ketika Nabi Yusuf ceritakan mimpi ketiga, ada yang berimpun berkata, kau tak fahamkan maksud mimpi Nabi Yusuf. Satu hari dia akan jadi orang yang paling lebih di antara kita semua, dan ayah Nabi Yaqub paling sayangkan dia, akan fikirkan kita semua. Bagaimana kita nak buat ni? Maka cara nak bunuhkan Nabi Yusuf, nak dibuangkan mayat kepada bumi tempat yang lain. Itu rancangan anak adik-beradik Nabi Yusuf ketiga. Ceritakan tiga mimpi. Ada tiga mimpi. Mimpi pertama, berkas kayu, sujud pada bekas kayu Nabi Yusuf. Mimpi kedua, bulan bintang matahari. Mimpi ketiga, tongkat. Semua tongkat lain tenggelam, tongkat Nabi Yusuf saja timbul. Tiga mimpi. Cerita yang ketiga atau menimbulkan sifat hasad, dengki dan dendam. Sambung kerana kemudian maka bermusyawarah mereka itu tentang pekerjaan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila. Allahumma ftabihi jumlataka futuhal arifin wa nshuna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.